Okey, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita teruskan dengan perbincangan buku kerja pada latihan yang lepas kelas yang lepas. Buku kerja muka surat 88 hingga 94. Okey, surat 88 6.2 graf fungsi sinus, kosinus dan tangent So kamu boleh lihat muka surat 88 di mana kamu diminta untuk melukis graf dan menyatakan nilai maksimum, nilai minimum, pintasan X, pintasan dan pintasan Y bagi setiap graf fungsi trigonometri yang diberi. Okey, so ini kamu boleh rujuk pada buku teks. Pada buku teks ada dia punya penerangan dia. Okey, just copy, just salin semula daripada jadual dalam buku teks. Okay, yang pertama kita tengok Y sama dengan sin X. Okay, Y sama dengan sin X. Okay, kita tengok sini Y sama dengan sin X. Okay, so graf dia bermula daripada sifar. Okay, so dia bergerak menghampiri amplitude pada 90 darjah. Kemudian turun ke 180 darjah. Okay, dan sampai ke 270 darjah. Dia mencapai amplitude di bahagian negatif, iaitu negatif 1. Kemudian naik semula ke 360 darjah bentuk S. Okey. So nilai maksimum bagi graf sinus X, Y sama dengan sin X. Okey, nak mudah sebut. Okey, so nilai maksimum dia ialah 1. Nilai minimum dia ialah negatif 1. Manakala pintasan X ini pintasan X iaitu pada paksi X Lihat ini ialah paksi X. Okey, so pada paksi X, pintasan X sini ialah sifar darjah. Kemudian graf itu memintas paksi X pada 180 darjah dan memintas paksi X lagi sekali di 360 darjah. Okey, pintasan Y. Okey, so ini ialah paksi Y. Paksi yang menegak ini paksi Y. So dia memintas paksi Y pada nilai sifar. Okey, ataupun pada asalan. Boleh Okey, kemudian kita lihat Y sama dengan cos X, sama seperti rajah dalam buku teks. Okey, bermula daripada 1 turun menghampiri sifar pada 90 darjah. Kemudian turun lagi pada amplitude di bawah iaitu negatif 1 dan naik semula ke 1. Okey, iaitu pada cos 30 darjah. Nilai dia adalah 1. So nilai maksimum bagi graf Y sama dengan cos X, nilai maksimum ialah 1, nilai minimum ialah negatif 1, manakala dia memintas paksi X pada 90 darjah dan 270 darjah, memintas paksi Y pada nilai 1. Okey, manakala Y sama dengan tangent X, okey, daripada sifar naik sehingga menuju ke infinity. Okey, so sini ialah 90 darjah. Nilai tangent 90 darjah ialah nilai tidak tertakrif Kemudian dia bermula semula daripada bawah sampai 180 darjah. Kemudian naik balik ke infinity. Kemudian selepas 270 darjah dia bermula semula daripada bawah sehinggalah 360 darjah. So ingat nilai maksimum dengan nilai minimum bagi tangent X ialah nilai maksimum ialah infinity. Dan nilai minimum ialah negatif infinity. Okey, manakala graf tangent X memotong paksi X pada nilai sifar darjah, 180 darjah dan 360 darjah. Manakala memotong paksi Y pada nilai asalan ataupun pada nilai sifar. Okey. Okey, so kita teruskan soalan nombor 8. Lakarkan setiap fungsi trigonometri berikut bagi nilai X di antara sifar darjah hingga 360 darjah. Okey, so kita lihat di sini Y sama dengan sin X. Okey, so apa yang berlaku di sini? Okey, so sin ini menjadi sin X. So apa yang akan berubah di sini? Okey, so jika kita lihat daripada persamaan bagi sin, cos ataupun tangent X yang mula kita tengok pada tangent X. Okey, so secara amnya ialah Y sama dengan A
sin bx tambah c. Okey, so apabila berlaku perubahan pada nilai b, jika kamu rujuk pada buku teks, bila nilai b berubah, yang akan berubah pada graf sin x ialah dia punya tempoh. Sama ada tempohnya menjadi lebih panjang ataupun lebih pendek. Ataupun dalam istilah digunakan mampat. Jika nilai b itu bertambah, graf itu lebih mampat. Okay? Kalau nilai b itu kurang daripada 1, dia akan menjadi mengembang. Okey, so dalam kes ini, b dia ialah sama dengan 2. Okey, so 360 darjah bahagi dengan 2. So tempoh dia akan berkurang menjadi 180 darjah. So bagi satu pusingan lengkap, okey, so hanya memerlukan 180 darjah. Ingat yang asal tadi, kalau satu pusingan lengkap, okey, dia memerlukan 360 darjah. Tapi bagi sin 2x, so 360 bahagi dengan 2, so tempoh dia menjadi 180, so dia hanya memerlukan 180 darjah sahaja untuk untuk satu tempoh yang lengkap. Okey. Manakala yang kedua, y sama dengan sin x tambah 1. So dia daripada graf asal sin x tidak ada perubahan. Nilai A tiada berubah, nilai B tidak berubah, yang hanya berubah nilai C. Okey, apabila kita lihat pada nilai C, jika nilai C berubah, dia punya kedudukan graf akan berubah. Okey. So kalau kita lihat di sini, pada asalnya graf sin X, dia punya garis keseimbangan dia ialah pada paksi X. So nilai itu akan bertambah 1 unit ke atas. Nampak garisan putus-putus ini ialah garisan yang baru. So graf tu hanya dinaikkan ke atas saja. Okey. So amplitude dia masih sama, tinggi dia masih sama 1. Okey, cuma nilai dia pada paksi Y ini akan berubah menjadi 2. Sebab dia bertambah 1. Asal dia tadi 1 sini. Okey, sama sini asalnya 1. So dia akan tambah lagi 1. Okey, so amplitude dia masih sama. Amplitude dia masih 1. Okey. Seterusnya kita lihat pada soalan nombor 2. Okey, pada soalan ini y sama dengan 3 cos x. Okey, 3 cos x. Okey, 3 ni ialah nilai A. Kalau kita tengok secara general semula, so y sama dengan A cos bx tambah c. Okey, so b tidak berubah, yang hanya berubah A sahaja. C tidak berubah, A sahaja yang berubah. Okey, so A apakah A? A ialah nilai maksimum dan nilai minimum akan berubah bagi graf sin X dan cos X. So dalam kes kita ialah graf cos X. Okey, so nilai A berubah, maksudnya amplitude dia akan berubah. Okay, asalnya graf bagi cos X, asalnya amplitude-nya adalah 1. So amplitude-nya akan bertambah menjadi 3. Okey, amplitude-nya bertambah menjadi 3. Ini amplitude A, amplitude. Okey, so amplitude bertambah 3. Yang lain tak ada masalah, bentuk masih sama, iaitu bentuk U. Dan di bawah tadi negatif 1 akan menjadi negatif 3. Okey, sentiasa rujuk jadual pada buku teks buku surat 188 dan bentuk yang asal bentuk yang asal pada muka surat 185 dan 86. Okey, so kamu akan lebih faham bila kamu rujuk dua bahan ini dalam buku teks kamu. Okey, so kemudian kita pergi kepada soalan D. Y sama dengan cos X tolak 1. So nilai apa yang berubah? Nilai C. Okay, so nilai C ni dia akan sama ada naik ataupun turun. So kalau kita tengok sini, nilai C dia ialah negatif 1. So dia akan turun ke bawah. 1 unit. Graf yang sama, graf cos X yang sama, cuma dia turun saja 1 unit ke bawah. So 1 akan jadi sifar, sifar akan jadi negatif 1, negatif 1 akan jadi negatif 2, nampak So sini akan jadi negatif 1, so sini akan jadi sifar. Okay, so graf yang asal tadi, okay, dia akan turun ke bawah sebanyak 1 unit. Okay, seterusnya kita lihat pada soalan yang ketiga.
berkaitan dengan tangent X. Okey, so sama juga kita tengok bentuk dia dulu. Persamaan asal, persamaan general, Y sama dengan A tangent BX tambah C. Okey, so kes di sini 3. So 3 ialah dia punya amplitude. So amplitude dia akan bertambah menjadi 3. Okey. So dalam ini hanyalah apa yang berlaku, lengkuk dia sahaja yang berubah. Okey, amplitude tak ada. Sebab dalam graf tangent tiada amplitude, tak ada garis maksimum dan garis minimum. So hanya dia punya lengkung sahaja yang berubah. Lengkung dia sahaja yang berubah. Okey, lengkung dia sahaja yang berubah. Okey, yang lain tak ada perubahan. Boleh Okey, bagi graf Y sama dengan tangent 2X, so inilah nilai B berubah. B dia sama dengan 2, so graf itu akan menjadi mampat. Tempoh dia akan berkurang. Sebanyak berapa? Okey, so untuk graf tangent X, tempoh dia yang asal ialah 180 darjah. So bahagi dengan 2, so tempoh dia sekarang akan jadi 90 darjah. Okey, so untuk satu pusingan ataupun satu skala yang lengkap untuk tangent X sebelum ini ialah 180 darjah. So dia hanya memerlukan 180 darjah. So bahagi dengan 2, so dia hanya memerlukan 90 darjah untuk mendapat satu pusingan lengkap. Okey. Lihat. Okey, sifar darjah. Okey, sehingga sini Okey, so 90 darjah. Okey. Okey, so untuk graf tangent 2X, so dia hanya memerlukan 90 darjah untuk mendapat kitaran lengkap. Okey. So ini maksudnya kitaran lengkap. 1, 2. Okey. So dia hanya memerlukan 90 darjah untuk mendapatkan kitaran lengkap. Okey. So bila sampai 360 darjah, so kita ulang sajalah. Okey. Ulang sahaja. Okey. 2. Okey. Dan seterusnya. Okey. So itulah graf Y sama dengan tangent 2X. Graf itu menjadi padat ataupun menjadi mampat. Okey. Seterusnya kita nak melakarkan setiap fungsi berikut. Okey, yang ini ada gabungan. Okey, ada A, ada B, dan mungkin juga ada C. Okey, so kalau kita lihat sini ialah nilai A. A dia sama dengan 1/5. Okey, B dia sama dengan 4. So bila B sama dengan 4, so 360 bahagi dengan 4, so sama dengan 90 darjah. Untuk graf sin itu mendapatkan bentuk S, S yang lengkap, so dia hanya memerlukan 90 darjah. Okey, so dia hanya memerlukan 90 darjah untuk mendapat satu pusingan lengkap. So kamu lakarkan. Okey, paksi X dan paksi Y. Sama juga kamu labelkan sifar darjah, 90 darjah, 180 darjah, 270 dan 360 darjah. Okey, cuma amplitude di sini kita ubah menjadi 1/5. Okey, ini amplitude dia. Dan bawah ni positif 1.5 dan negatif 1.5. So untuk satu putaran lengkap dia hanya memerlukan 90 darjah. So bentuk S itu dia hanya perlukan 90 darjah. So kita kira lah 1S, 2S, 3S, 4S. So akan ada 4 bentuk S tersebut. Kerana dia ada 4 kitaran lengkap. Okey, 4 kitaran lengkap. So 4X di situ bermaksud 4 kitaran lengkap. Okey, kita lihat pada soalan okey. Soalan nombor 9 soalan nombor 9. Kalau label dalam buku kerja ni
Sepatutnya sini label dia B lah. So tak ada masalah. Okey, so nilai sini A dia sama dengan 2. Okey, B tak ada perubahan, B dia 1 lah, B tak ada perubahan. Okey, C dia sama dengan 2. Okey, A dia akan mengubah nilai amplitude. Okey, nilai amplitude. Okey, so mula-mula graf itu akan berada di sini. Okey, A sama dengan 2. Okey, dia akan berada di sini. Okey, graf cos X itu akan bermula di akan bermula di 2 ni. Okey, akan bermula pada 2, nilai 2. Okey, kemudian dia akan naik lagi 2 petak ke atas ataupun 2 unit ke atas kerana nilai C sama dengan 2. Okey, so yang asal tadi nilai dia pada paksi Y, okey, sifar darjah tadi, nilai dia kita akan dapat asalnya cos sifar ialah 1. Okey, so 1 dia menjadi 2. Okey, dia menjadi 2. So tambah lagi dengan 2. So 2 tambah 2 dia akan jadi 4. Okey. So pada sifar pada 180 darjah tak ada perubahan. Okey. Pada 180 darjah. Okey, yang asalnya tadi 90 darjah 90 darjah sepatutnya pada sifar. So sifar tambah dengan 2, so dia menjadi 2. Okey, so 180 darjah daripada 1, okey. Daripada 1 dia menjadi negatif 1 So negatif 1, okey, dia menjadi negatif 2. So negatif 2 tambah balik dengan 2 dia akan jadi sifar. Okey, dan seterusnya lah. Okey, dia akan follow balik. Yang 270 darjah ni akan follow pada 90 darjah. 360 darjah ni follow pada sifar darjah. Okey. Sebab asal dia macam ni Okey. Macam ni. Okey. So sini kalau kita lihat bentuk dia macam ni asal. Yang asal. Okey, ni yang asal. Okey, nilai ni 1. So bila 1 darab dengan 2, so sini akan jadi 2, sini jadi negatif 2. Itu yang pertama, langkah yang pertama lepas dia darab dengan 2. Lepas dia dapat 2 sini, so 2 ni dia akan tambah dengan 2 dengan nilai C ni. Ni dia akan tambah dengan 2. So bila negatif 2 tambah dengan 2, so sini akan jadi sifar lah. So semua ni akan berganjak sebab garis keseimbangan ni akan naik. Dia akan naik ke atas. Okey? Bentuk dia dah jadi tinggi tadi dan dia akan naik ke atas. Okey, so semuanya berada di atas paksi X. Okey? Okey, so untuk graf seterusnya C, Y sama dengan tangent sifar perpuluhan 5X. Okey, so nilai B dia ialah sifar perpuluhan 5. Okey, seperti yang kita tahu, tangent untuk satu kitaran lengkap ialah 180 darjah. So bahagi dengan sifar perpuluhan 5. So kita akan dapat 360 darjah. So untuk satu kitaran lengkap kita memerlukan 360 darjah. So graf ini mengembang, dia menjadi kembang dan pada masa yang sama dia punya nilai C. Okey, apakah nilai C? So nilai C ni ialah dia punya garis keseimbangan. So garis keseimbangan yang asalnya pada paksi X dia akan naik 1 ataupun 1 unit ke atas. Okey, 1 unit ke atas. Ingat ini untuk tangent X yang asal. Ini untuk satu kitaran lengkap. 1, 2. Dua garisan ini ialah untuk satu kitaran lengkap. Untuk satu kitaran lengkap. Okey, dia tak perlukan sampai ke atas. Dia hanya daripada, kalau kita tengok yang asal, daripada sifar hingga 180 darjah itu ialah satu kitaran lengkap. Okey, so bentuk dia 2 saja. 1, 2. Dia tak sampai yang atas itu kalau kita tengok graf yang asal. So untuk satu kitaran lengkap, bagi yang ini disebabkan nilai B dia sifar perpuluhan 5. So dia memerlukan 360 darjah. Okey, kemudian nilai garis keseimbangan dia akan naik daripada sifar naik ke 1. So sini akan naiklah
yang mana sifar tadi semua akan naik ke 1. Sebab dia memotong asalnya pada paksi X ialah nilai pada sifar darjah. So sifar menjadi 1. Okey, kemudian pada 180 darjah. Okey. Dan 360 darjah. So semua ni akan naik ke atas. Okey. So dia akan jadi macam ni lah. Satu kitaran lengkap saja yang dapat. Usuk tangent sifar perpuluhan 5x tambah dengan 1. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 10. Okey, hitung nilai P bagi setiap graf fungsi trigonometri yang berikut. Okey, diberikan nilai koordinat. So P sama ada nilai koordinat X ataupun Y. Ini merujuk pada bulatan unit. Okey, so kita tengok sini. Okay, yang pertama Okey, P sudut rujukan sepadan sin negatif 1. Okey, di sini ini ialah nilai sin iaitu nilai koordinat Y. Okey, so kita dapatlah sini sin sama dengan 70 darjah. Okey, maka sudut P ialah 70 darjah sebab kurang daripada 90 darjah. Okey, berada pada sukuan yang pertama. Okey. Soalan B. Okey, kita tengok B di mana? P di sini So negatif sifar perpuluhan 2079. Okey, mula-mula kita cari nilai cos. Okey, sebab ini graf cos kita gunakan cos negatif 1. So kita dapat 78 darjah. Okey, so kalau kita tengok balik. Okey, so sini ialah sifar 90, ini sukuan pertama. Okey, sampai sini sukuan yang kedua. Okey, antara sini dengan sini ini ialah sukuan yang ketiga. Kalau kita pecahkan dia 1 2 3 4 1 2 3 4. So dia berada dalam sukuan yang ketiga. Ini sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. So biasa kita gunakan huruf Roman. Yang kamu keliru pula bukan yang saya ubah, tak nak bagi kamu nampak. Okey. So dia berada pada sukuan yang ketiga. Okey, so bila kita nak cari sudut pada sukuan yang ketiga, okey, kalau yang dah lupa, okey, kita nak cari sudut pada sini. Okey, ini ialah sudut sepadan. So akan tambah dengan 180. Sebab sini 180 akan tambah dengan sudut rujukan sepadan. Biasanya sebelum ni kita gunakan alfa. So 180 darjah tambah dengan 78. So dapatlah P sama dengan 258 darjah. Okey. Soalan C, Y sama dengan tangent X. So kita lihat tangent So ini berada pada sukuan yang kedua betul sukuan yang kedua. Okey, so kita cari tangent inverse gunakan kalkulator, tak perlu masukkan negatif masukkan nilai positif saja. So kita akan dapat sini 55 darjah. Okey, so kalau kita tengok pada sukuan yang kedua, kita nak cari sudut. So sini ialah sudut dia. Kita nak cari sudut ini, so ini ialah alfa. So dia ialah 180 darjah tolak dengan alfa. Ini dia punya theta dia. Ini sudut pada sukuan yang kedua. Jangan kamu kata sampai sini pula. Kalau sampai ke garisan X ni dah jadi 180 darjah. Sudut theta dia ialah sini. Ini ialah dia panggil sudut rujukan sepadan. Sebelum ni kita menggunakan simbol alfa. Okey. So 180 darjah tolak dengan alfa ataupun tolak dengan 55 darjah. Kita dapatlah P sama dengan 125 darjah. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 11. Okey, soalan penyelesaian masalah. Rajah menunjukkan ketinggian air laut ketika pasang surut. Nyatakan amplitude pasang surut air tersebut. So amplitude kita tengok nilai yang paling tinggi, sama ada positif dengan negatif, dua-dua nilai dia sama, iaitu 6. So ketinggian dia adalah 6. Okey, sekarang kita nak menulis fungsi trigonometri yang mewakili ketinggian pasang surut air tersebut. Okey, so yang pertama kita akan tengok so dia ialah, kita tengok ni graf apa ni? Ini graf apa ni? Bentuk S. So S ialah sin. Okey, sin X. Graf sin lah. Okey, bila kita nak cari graf sin, kita nak cari nilai B.
Okey, B ni ialah untuk satu putaran lengkap ialah 360 darjah. So kita nak cari nilai B dekat sini. Sin BX ni perkali dia berapa B dia? So 360 bahagi dengan 12. So kita dapat B sama dengan 30 360 bahagi dengan 12. Ini kita akan dapat dia punya B. Okey, so satu kitaran lengkap. Satu kitaran lengkap untuk graf sin. Okey, bentuk dia mesti dapat bentuk S. Okey, so kita dapatlah B sama dengan 30. Okey, kita tengok garis keseimbangan dia tak berubah. So C tidak berubah. C dia tak berubah. Sebab garis dia masih lagi pada paksi X. Tidak berubah. So kita tulis dia sebagai 6 sin 30 T. Okey, so 6 ini ialah amplitude. Okey, so dia ada bentuk ini A sin BX tambah C. Okey, so dalam kes ini tak ada C. Sebab garis keseimbangan tidak berubah. So C tak ada. Okey, B dia ialah 30. A dia ialah 6. So jadilah dia punya persamaan macam ni. Okey. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okey, rajah menunjukkan roda Ferris berdiameter 16 meter. Ketinggian rosa daripada tanah dicatatkan ketika berada pada kedudukan yang paling tinggi semasa menaiki roda Ferris. Diberi bahawa roda Ferris itu membuat satu pusingan lengkap setiap 50 saat. Okey, setiap 50 saat. Okey, bentuk apa kita rasa ni? Okey, kalau kita tengok di sini, dia mula-mula dekat ketinggian. Dia mula pada amplitude yang tinggi. So ini bentuk apa ni? Okey, ini ialah graf cos. Bentuk U tersebut. Okey, so kita dah tahu bentuk dia. Okey, kemudian kita lihat maklumat seterusnya. Okey, setiap 50 saat so setiap 50 saat dia akan membuat satu putaran lengkap. Okey. Satu pusingan lengkap roda ni berpusing Dan graf berikut menunjukkan ketinggian rosa bagi 125 saat yang pertama. Okey, so kita tengok roda Ferris ini, tinggi dia ialah 16. Okey. So daripada sini kita tahu ini ialah garis apa ni? Keseimbangan. Kalau kamu tengok nota yang saya bagi sebelum ini, video yang saya bagi, inilah garis keseimbangan. So bila sini 16, so sini 8, sini lah 8. So amplitude dia ialah 8. Okey, B ni ialah untuk satu kitaran lengkap. Dia ada bagi tahu kat sini Untuk satu pusingan lengkap setiap 50 saat. So B sama dengan 360 bahagi dengan 50. So dapatlah B sama dengan 7.2. Okey, so B sama dengan 7.2. Okey, kita nak cari nilai C. Okey, C dia berapa pula? Okey, C dia ialah dia punya perubahan bagi garis keseimbangan. Okey, dia punya ketinggian dia ini. Okey, so berapa tinggi dia ni? Kita nak tahu tinggi ni. Okey, kita nak tahu tinggi ni. Okey, so kita lihat di sini. Jarak daripada lantai kepada roda Ferris ialah 2 meter. Okey, so garis keseimbangan ini ialah 8 tambah dengan 2. So 8 tambah dengan 2 kita dapat 10. Okey, so kita masukkan balik dalam persamaan arm tadi, iaitu cos A cos BX tambah C. So A kita ialah 8. Okey. Cos B kita ialah 7.2. Okey. X kita ialah T dalam kes ini ialah T masa. Okey. Bukan lagi X. Okey. Dan kita punya C ialah 10. So tambah 10. 8 cos 7.2 T tambah dengan 10. Okey. Tambah dengan 10. Okey, soalan yang kedua. Hitung ketinggian rosa selepas berpusing selama 1.8 minit. Ingat masa di sini digunakan saat. So kita kena tukar masa tadi 1.8 minit. Tukarkan kepada saat. Okey, so kita akan dapat 108 saat.
1.8 darab dengan 60. So kita akan dapat 108 saat. Okey, so apabila T sama dengan 108, so kita masukkan saja dalam persamaan tadi. Okey, so kita punya tadi 8 cos. Okey, so 7.2. Okey, 7.2. Okey, so kita punya T tadi ialah 108 tambah dengan 10. Okey, so kita selesaikan. So kita akan dapat ketinggian dia 14.29 meter. So pada masa tersebut 108 saat. Okey, so ketinggian dia ialah 14.2 ataupun 14.3 lah, 14.29 meter so 108 saat lebih kurang kat sini lah. Okey, lebih kurang kat sini. So ketinggian dia lebih kurang kat sini lah. Sini ialah 10, 18 kan. So 14 lebih kurang kat sini lah. Ni ketinggian dia. Okey, ketinggian rosak pada masa tersebut. Okey, 14.29 ada sini Okey, kita lihat seterusnya. Soalan praktis XPM. Okey, yang pertama, antara berikut yang manakah bukan sudut rujukan sepadan yang betul? Ingat, sudut rujukan sepadan alfa mesti dia takrifkan pada paksi X. Dia mesti melekat pada paksi X. Okey, tengok sini paksi X. Okey, betul. Okey, sini pada paksi X. Okey, betul. Sudut tu dia mesti salah satu dia punya garis dia mesti paksi X. Dicangkum oleh salah satu mesti paksi X. So ini salah. Sebab sini dicangkum oleh paksi Y. Okey, ini paksi X. Okey, ini betul. So jawapan dia C. Antara berikut yang manakah bukan pasangan sudut theta dan sudut rujukan sepadan alfa? Okey. So sudut rujukan sepadan 26 darjah. Kalau kita tengok sini ialah 206. So 206 ini ialah pada sukuan yang keberapa? Okey. Sifar. Okey, 90, 180, 360 darjah. Okey, kalau pada sukuan yang kedua, pada sukuan yang ketiga, so maksudnya 180 tambah dengan 26. So 180 tambah dengan 26, so kita akan dapat 206. So betul lah. So tambah dengan 180 sebab berada pada sukuan yang ketiga. Okey, yang ketiga B 330 darjah berada pada sukuan yang ketiga. Okey, bila berada pada sukuan yang ketiga, so 360 tolak dengan 23. So 360 tolak dengan 23. Yes, betul, kita dapat 330 darjah. Okey, pada sukuan yang ini sukuan yang pertama, sudut rujukan sepadan 120 darjah ialah pada sukuan yang kedua. So kalau pada sukuan yang kedua 180 darjah tolak dengan 68, so 180 tolak dengan 68, so kita dapat 112 darjah, betul. Okey, 195 ialah pada sukuan yang ketiga. Okey, so pada sukuan yang ketiga 180 tambah dengan 75. Sebab ni sukuan yang ketiga so tambah kita dapat okey 255 darjah. Okey, so soalan ni salah lah. Yang ni salah. Okey, jawapan dia D yang bukan pasangan. Okey, soalan nombor 3. Diberi sin X sama dengan negatif 0.9136 dan X terletak pada sukuan yang keempat. Ni sukuan yang keempat So ini sukuan yang keempat. Okey, so sudut itu berada pada sukuan yang keempat. Okey, sukuan yang keempat. So kita carilah sin. Gunakan kalkulator. Sin negatif 1. Okey, bagi 0.9136. Sin negatif 1 0.9136. So kita akan dapat 66 darjah. Okey, so pada sukuan yang keempat, so 360 tolak dengan 66 darjah. Okey, so 360 tolak dengan 66, so kita akan dapat 294 darjah. Okey, so jawapan dia C.
Okey, soalan nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan satu bulatan unit. Okey, nyatakan nilai yang mungkin bagi A dan B. Okey, so kita tengok bulatan unit. Okey, sekarang berada pada sukuan yang kedua. Okey, yang pertama, A ni ialah koordinat X. So, koordinat X mesti negatif. So, koordinat X mesti negatif. So, ini tak adalah. So, pilihan kita hanya ada C dengan D. Okey, koordinat X mesti negatif. Dan koordinat Y mesti positif. Okey, sebab dia berada di sebelah atas. Y mesti positif. So, jawapan kita C lah. Satu saja pilihan jawapan. Okey, so tak ada apa-apa pengiraan, hanya dengan lihat saja. Okey, soalan nombor 5. Dia beri cos X sama dengan 3/5 dengan X berada pada sukuan yang keempat. Okey, sukuan yang keempat. Okey, sukuan yang keempat. X berada pada sukuan yang keempat. Cari nilai tangent X. Okey, so cos X ialah 3/5. Okey, so cos X ialah 3/5. Okey, so kalau kita lihat segitiga bersudut tegak. Okey, ini kita punya X. Okey, cos ialah sebelah 3/5. Ini adalah cos X 3/5. So bila kita lihat pada segitiga bersudut tegak, bila sini 3, sini 5, sini ialah 4 ya. Ini panggil Pythagorean triple. Okey, so nilai tangent. Okey, kita lihat balik pada sukuan. Okey, semua sin, tangent, cos, ataupun semua suka tengok kartun. Okey, so pada sukuan yang keempat, cos nilai dia adalah positif. Okey, so kita akan ambil yes, cos ialah positif, betul. Okey, bila cos positif, automatik tangent ialah negatif lah. Okey, yang lain daripada cos iaitu tangent dengan sin, nilai dia adalah negatif. Okey, so kita lihat tangent ialah, saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Tentang bahagi dengan sebelah. So 4/3. Disebabkan dia berada pada sukuan yang keempat, so negatif 4/3. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 6. Okey, so kalau kita lihat di sini soalan nombor 6, dia berikan koordinat X dan koordinat Y. Sebenarnya kita boleh gunakan mana-mana, sin, cos dengan tangent. Tapi di sini saya lihat dia menggunakan nilai tangent. Okey, so tangent ialah nilai koordinat Y bahagi dengan koordinat X. Okey, so tangent ialah negatif Y/X. Okey, tangent X, tangent theta, maaf. Okey, negatif Y ni koordinat Y lah. Okey, so 0.86. Okey, so negatif, so dia cancel lah. So tinggal 0.5. So kita nak cari theta sama dengan tangent inverse 0.86 bahagi dengan 0.5. So kita akan dapat sudut dia ialah 59 darjah 50 minit. Okey, so kita nak cari pada, ini alfa, maaf ini alfa pada sukuan yang pertama. Okey, so alfa, so theta sebab pada sukuan yang kedua, so 180 darjah tolak dengan alfa tadi, so 180 darjah tolak dengan 59 darjah 50 minit. So maka kita dapatlah jawapan dia 120 darjah 10 minit. Okey, 120 darjah 10 minit. Okey, so jawapan dia ya. Okey, soalan nombor 7, cari nilai bagi sin 30 darjah tolak dengan cos 30 darjah. Sin, soalan yang kelak 7, sin 30 darjah tolak dengan cos 30 darjah. Okey, so sin 30 darjah ialah 1/2.
Okey. Tolak dengan cos 30 darjah ialah punca 3/2. Okey. So mana nak dapat ni? Okey, kamu boleh rujuk balik buku teks pada muka surat 108, 80. Ada diterangkan di situ. So, penyebut dia sama. So, kita tolak saja dia punya pengangka. So, 1 tolak punca kuasa 2 bagi 3 per dengan 2. So, jawapan dia ialah A. Okey. So, kita lihat seterusnya. Soalan nombor 8. Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga bersudut tegak PQR dan SQT. Diberi sin bagi sudut TSQ. So, yang pertama kita boleh tahu label sudut. So, TSQ di sini ialah 12/13. Sin ialah saya tak hafal. Okey, so tentang bahagi dengan hypotenuse. Okey, tentang bahagi dengan hypotenuse. So, kalau kita tengok hypotenuse kat sini ialah 13. Pada formula sini ialah 39. So, kalau kita tulis, biasa so, QT per dengan 39 ialah sama dengan 12/13. Okey, kita gunakan nisbah bagi sin. Okey, tentang bahagi dengan hypotenuse. So, kalau sini darab dengan 3, so sini pun darab dengan 3. So, QT sama dengan 3 darab dengan 12. So, kita dapat QT sama dengan 36 cm. Okey, cari panjang RS. Okey, kita nak cari panjang RS. Okey, cos pun dia ada bagi kat sini 5/13. Okey, SRP. So, maksudnya ini ialah pada sukuan yang kedua. Okey, so sudut di sini ialah 5/13. Cos ialah sebelah bagi dengan hypotenuse. So, sini ialah 5/13. So, tak perlu darab apa-apa. Sebab penyebut ini sama nilai dengan yang ini. Dengan dia punya hypotenuse. So, nilai kat sini ialah 5. Okey, so kita nak cari panjang RS. So, kita gunakan Pythagoras theorem. Okey, kita cari panjang QS dulu. So, QS sama dengan punca kuasa 2. So, yang kita nak cari ni bukan hypotenuse. So, tengah ditolak lah. So, 39 kuasa 2. Tolak ni tak perlu letak bracket. Okey, 39 kuasa 2. Tolak dengan 36 kuasa 2. Okey. So, 39. So, bila kamu tekan kalkulator tu, kamu letak bracket lah. 39 kuasa 2 tolak dengan 36 kuasa 2. So, kamu akan dapat 15. So, kalau kamu tak letak bracket, okey, dia akan efek lah. So, masa kamu nak tekan kalkulator, pastikan yang ni kamu letak dalam bracket. Tekan punca, tekan bracket, tekan yang ini. Okey. So, kamu akan dapat QS sama dengan 15. So, kita nak cari panjang apa tadi? RS. So, RS ialah 15 tolak dengan 5. 15 tolak dengan 5. So, dapat RS sama dengan 10 cm. Okey, so kita teruskan soalan nombor 9. Soalan nombor 9. Dalam rajah di bawah PQS ialah segitiga bersudut tegak. QRST ialah garis lurus. Dan R ialah titik tengah. R ialah titik tengah QS. Sini 6, sini pun 6. Okey, so kita tahu sini ialah 5. So, cos X. So, mula-mula kita cari cos. Okey, cos biasa dulu. Kita cari cos sudut ini. Katakanlah ni theta ke alpha ke. So, cos theta sebelah bahagi dengan hypotenuse. So, kena cari hypotenuse dulu. So, sini 12, 5. So, pasangan dia ialah 13. Okey, sebelah bagi dengan hypotenuse ialah 12/13. So, kalau kita tengok X ini, nilai dia lebih daripada 90 darjah, kurang daripada 180 darjah. So, dia berada pada sukuan yang kedua. Okey, kita tengok balik kita punya rupa sukuan. Semua suka tengok kartun. Ini semua.
Pada sukuan yang kedua, yang positif hanya sin sahaja yang positif, yang lain negatif. So yang kita nak cari ini ialah cos X. So cos X ialah negatif 12/13. Okey, so kita teruskan soalan nombor 10. Rajah di bawah menunjukkan graf bagi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. So kalau kita tengok di sini apa yang berlaku? Okey, di sini K, kita nak cari K. K ni nilai dia sama. Nilai apa yang sama? Nilai sin X dengan nilai cos X dia sama. Okey, so kita boleh tengok balik. Kalau kita lihat sini, kalau kita tahu sini ialah berapa darjah? So 180 darjah. Sini ialah 270 darjah. So berada pada sukuan yang ke berapa ni? Okey, so dia berada pada sukuan yang ke 3. 1, 2, 3. So ini berada pada sukuan yang ketiga. Kalau kita bahagikan dia, sini 1, 2, 3, 4. So sudut ini berada pada sukuan yang ketiga. Okey. So kita nak tengok apakah nilai cos dan sin, nilai dia sama. Okey, kalau kita tengok sini, okey, kita boleh test. Yang pertama, sin 45 darjah. Okey, so kita dapat sin 45 darjah. Okey, kita tekan kalkulator. So kita akan dapat 0.7071 dan seterusnya lah. Dan cos 45 darjah juga, kita akan dapat nilai yang sama. Tapi kita tak boleh kata ini jawapannya 45 darjah. Sebab ini berada pada sukuan yang ketiga. So macam mana nak cari sudut pada sukuan yang ketiga? Okey, so 180 darjah tambah dengan 45. So 180 darjah tambah dengan 45. So kita akan dapat 225 darjah. Okey, kita teruskan dengan soalan 11. Diberi bahawa tangent P adalah nilai tidak tertakrif. Okey. So Y sama dengan 3 tangent 2/3X. So apakah nilai P? Okey, kita lihat pada graf tangent. Kalau graf tangent X, nilai yang tak tertakrif ialah pada yang normal. Graf yang normal. Okey, tangent X. Nilai yang tak tertakrif ialah pada tangent 90 darjah dan juga tangent 270 darjah. So kita pun dia tak ada nyatakan dia berada pada sukuan yang keberapa. Okey, so kita akan lihat pada sini. Ini saja yang melibatkan sudut. So kita akan samakan. So ini nilai dia ialah tidak tertakrif. Infinity, manakala 270 juga nilai dia infinity. Okey. 90 darjah dan 270 darjah. Okey, so kita gunakan nilai B di sini. So 2/3X sama dengan 90 darjah. So kita akan dapat nilai P di sinilah. Okey, kita cari nilai X di sini. So X sama dengan 90 darab 3/2. So kita akan dapat 135 darjah. Ini ialah nilai P. Okey. Pada persamaan berikut. Okey. Kalau kita gunakan 270 darjah, so kita akan dapat nilai P dia 405 darjah. So dia dah terkeluar daripada 360 darjah. Dan tak ada pun jawapan di sini. Okey. So jawapan ada yang di sini 135 darjah. Okey, so kita teruskan dengan soalan nombor 12. Rajah di bawah menunjukkan graf fungsi kosinus. Apakah fungsi bagi graf itu? Okey, yang pertama kita tengok dia punya amplitude. Ada tak berubah? Okey, amplitude dia paling tinggi 4, paling rendah negatif 4. So kita tengok balik. Cos BX tambah C. Okey, so kita tengok A ada tak? Okey, A dia berubah. A dia ialah 4. So pilihan jawapan kita A tak ada. Kita ada sama ada B, C ataupun D. Okey, kita tengok pada nilai C. Okey, nilai C. Okey, kita tengok ketiga-tiga jawapan ini tak ada C. Okey, so kita abaikan C. Okey, kita tengok pada satu putaran lengkap. Okey, bentuk U 1,
So ialah 180 darjah. So 360 darjah bahagi dengan 180 darjah. So kita dapat 2. So maksudnya B sama dengan 2. So 4 cos 2x. So jawapan dia D. Okey. Seterusnya soalan nombor 13. Graf manakah yang mewakili Y sama dengan cos X untuk 90 darjah hingga 270 darjah. Okey, ini mudah sahaja. Sama ada kamu guna kalkulator ataupun kamu boleh ingat pada graf tersebut. Okey, so dia ialah bentuk sebahagian saja diambil di antara 90 darjah sehingga 270 darjah. Saya tak hafal lah cikgu, tak ada masalah. So kamu ambil kalkulator, kamu tekan sahaja. Y sama dengan cos, okey, kamu tekan cos 180 darjah, so kamu akan dapat negatif 1. Cos 90 darjah, kamu tekan yang utama, cos 90 darjah, kamu akan dapat sifar. Kamu tekan kalkulator, cos 180 darjah, kamu akan dapat 1. Dan kamu tekan cos 270 darjah, kamu akan dapat sifar. So kita semak pada sini. Okey, sini cos 180 darjah ialah negatif 1. Okey, so sini dah salah. Okey, sini pun cos 90 sepatutnya sifar kat sini. Okey, sini salah. Okey, yang ini cos 90 dia jadi 1. Okey, so ni pun salah. So jawapan dia Alright. Kalau tak perlu hafal pun boleh jawab. Dengan menggunakan kalkulator kita semak 3 nilai tersebut. Okey, kita teruskan dengan soalan nombor 14. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan unit. Okey, dia beri koordinat X dan koordinat Y. Okey, pada P dan pada Q. Cari nilai sudut bagi sektor major POQ. POQ, sektor major POQ. So ini yang kecil ini yang besar, betul? Okey, ini yang lebih besar Okey. Okey. So yang pertama kita nak cari sudut sini, kita dah tahu 90 darjah. Okey, ataupun kita cari sudut ini pada sukuan yang kedua tambah sudut ini, dia punya sudut rujukan sepadan dia. Okey, sudut rujukan sepadan. So kita boleh gunakan sin, tangent ataupun cos. Okey, so mula-mula kita gunakan tangent. Okey, so kita gunakan tangent. Tangent sifar per puluhan 5 bahagi dengan sifar 0.866. So sini ialah tangent inverse Nak cari sudut. So kita akan dapat sini 30 darjah. Okey, 30 darjah. Okey, nak cari sudut P ni So tangent inverse sifar per puluhan 5 per dengan sifar per puluhan 866. So kita dapatlah sudut rujukan sepadan di sini ialah 30 darjah. Okey, so pada Q, so kita gunakan sama juga tangent inverse satu lah. Okey, tangent inverse 1. Tangent 1. Okey, so sini tangent inverse 1 ialah 45 darjah So sini ialah 45 darjah. Okey. So kalau sini 180 tolak dengan 30, so kita akan dapat 150. Okey. So 150 tambah dengan 45. 150 tambah dengan 45. Macam secara lah. So dapat 195 darjah. Okey, kita teruskan soalan nombor 15. Okey, rajah di bawah menunjukkan titik K yang diplot pada suatu satah katis. Hitung nilai sin theta. Okey, hitung nilai sin theta. Okey, kalau kita lihat sini, okey, kita boleh bina segitiga pun. Okey. So ini tinggi dia ialah Y, so sini ialah 12, sini ialah 9, so 9, 12, so pasangan dia ialah
9, 12, pasangan dia ialah 15. Okey, pasangan dia ialah 15. Okey, bagi yang dah lupa, kamu just tekan saja kalkulator. 9 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 tutup kurungan. Tekan saja ikut kalkulator ni, kamu akan dapat sini ialah 15. Okey, so sin ialah tentang bahagi dengan hipotenus. So sin theta 15. Oh, maaf. Tentang ialah 12 tentang 12 per dengan 15. So 12 bahagi dengan 3, 4, 15 bahagi dengan 3, 5. So 4 per 5. Okey, sebab berada pada sukuan yang pertama, so nilai dia ialah positif lah. Okey, so nilai sudut tersebut ialah positif. Jangan pergi letak negatif pula. Okey, seterusnya soalan nombor 16. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada graf y sama dengan cos x. Okey, y sama dengan cos x. Yang mana satukah adalah nilai bagi koordinat r. Okey, koordinat r. Okey, so graf cos x. So sini seperti yang kita tahu, sini ialah 1. So kalau sini 1, so maksudnya sini ialah negatif 0,5. So negatif 0,5. So kita ada dua jawapan sahaja. Okey, dua jawapan sahaja. Okey, mana satu kita nak tahu nilai dia. So ini ialah berada pada sukuan yang kedua. So cos untuk 0,5, nilai cos dia ialah cos 60 darjah. So kita tahu sini ialah cos 60 darjah. So kalau kita refer pada sukuan yang kedua, so sini 60 darjah. So sudut dia ialah 180 tolak dengan 60 darjah. Sudut theta dia. Okey, so kita dapatlah sudut dia ialah 120 darjah, bukannya 150. Okey, so jawapan dia P. Okey, seterusnya soalan kertas 2, soalan melakar. Okey, lakarkan graf y sama dengan cos 2x tambah 1 dan y sama dengan cos 3 per 2x tambah 1. Okey, yang pertama kita akan tengok graf yang pertama dulu, kita bincangkan. Okey, bila cos 2x tambah 1, dia akan memampatkan graf itu tersebut dan garis keseimbangan dia akan naik ke atas. Okey, dua-dua ni akan naik ke atas. 1. Okey, dua-dua ni akan naik ke atas. Okey, cuma beza mampat dengan kembang. Okey, ni macam mana mampat dia? Okay, yang pertama ni mampat dia berapa? So 360 bahagi dengan 2. So kita dapat sini ialah 180 darjah untuk satu kitaran lengkap. Manakala yang ini pula untuk 3 per 2x. So 380 bahagi dengan 3 per 2. So kita akan dapat sudut dia lebih kurang 253 darjah. Okey, 253 darjah. Untuk dapat satu putaran lengkap. Okey, itu untuk yang pertama. Ingat dia naik ke atas So asalnya 1, dia akan menjadi 2. Okey, yang sifar negatif 1 tadi dia akan menjadi sifar tambah 1. Yang sifar menjadi 1. Okey, so label kat sini ada sudut 60 darjah, 120 darjah, 180 darjah, 240 darjah, 300 darjah dan 360 darjah. Okey, so nak selamat kamu boleh cari satu-satu. Okey, cos-cos yang tersebut kamu boleh labelkan. Contohnya kita boleh gunakan cos 2x tambah 1 untuk yang pertama. Okey, so 2x so cos 120 darjah. Cos 120 darjah, okey, ialah negatif 0,5 tambah dengan 1. So kita akan dapat 0,5. Contoh dia. So kita boleh plotkan di sini. Salah satu cara lah. Okey, sebab sini ada petak dia. Okey, so sini 30 darjah berapa pula? Okey, cos 30 darjah. Okey, kemudian tambah dengan 1. So nilai dia ialah bukan 1.96. 1.86. Okey, 1.86. Cos 30 darjah. Okey, cos 30 darjah. Okey, tambahkan cos 60 darjah tambah dengan 1. So 1.5. So sini 1.5.
Okey, ini untuk yang pertama lah contohnya. Kamu boleh labelkan satu-satu macam tu. Kemudian kamu akan dapat dia punya graf. Okey. Dan sama juga buat pada yang kedua ni. Cos 3/2x tambah 1. Okey, soalan nombor 2. Rajah berikut menunjukkan tinggi pedal sebuah basikal semasa dikayuh pada laju seragam dalam tempoh 1 minit. Nyatakan fungsi trigonometri yang mewakili tinggi pedal basikal itu daripada tangan. Okey, kalau kita tengok bentuk dia bermula pada nilai maksimum. Okey, bila dia bermula pada maksimum dan kita nampak bentuk dia ialah bentuk U, kita tahu graf ini adalah graf cos. Okey, so tugas kita yang pertama nak cari nilai A. Okey, kalau kita lihat di sini nilai A dia, okey, nilai A dia ialah nilai ketinggian dia. Okey, so A dia ialah sama dengan 40 tolak dengan 20 bahagi dengan 2. Nak cari tinggi ni. Okey, nak cari dia punya amplitude. Okey, so sini jarak dia 20 kan? So amplitude dia ialah 10. Okey. A. So A sama dengan 10. Okey, B dia kita tengok satu putaran lengkap. Okey, so dia tak ada bagi tahu berapa putaran lengkap. So kalau kita tengok sini ada berapa putaran lengkap? 1, 2, 3, 4. So 4 putaran lengkap ialah 60 darjah. Sebab tu sini bahagi dengan 4. So 360 per dengan 60 bahagi dengan 4. 60 saat pada 4 putaran lengkap di sini. Okey, so dah kita dapat B sama dengan 24. Okey. Okey, C pula kita nak cari nilai ini, C ni berapa? So 20 tambah dengan 10 lah. Tinggi ni dekat sini ialah 30. So ini ialah nilai C. Okey, garis keseimbangan asal pada garis yang baru, so C. So dapatlah kita persamaan dia, H sama dengan 10 cos 24T. Okey, X tukar jadi T. So tambah dengan 30. Okey, berapakah diameter putaran pedal basikal itu? Okey, berapakah diameter putaran pedal basikal itu? Okey, so diameter dia ialah tinggi ni lah 40 tolak dengan 20. So tinggi dia punya diameter putaran pedal basikal ialah 20 cm. Okey. Okey, so kita rujuk sedikit soalan kebat. Okey, diberi populasi suatu spesies ikan di sebuah tasik diwakili dengan graf fungsi sinus 4800 sin T tambah 6400 dengan P ialah populasi ikan pada hari 0 hingga 360. Masa dalam hari hingga 360 hari lah. Okey, hitung populasi maksimum dan minimum ikan itu. Okey, maksimum. Okey, so kita cari nilai maksimum ikan itu. Okey, so kita masukkan pada graf sinus ini. So 4800 ini ialah nilai amplitude nilai A Okey, so untuk nilai maksimum A tambah dengan C lah tambah ketinggian dia ni berapa. So 4800 tambah dengan 6400. Okey, untuk nilai minimum, nilai di bawah, so negatif A tambah dengan C lah. Okey, so kita akan dapat ini ialah nilai minimum. Populasi ini ialah nilai maksimum. Okey, pada hari keberapakah populasi ikan ini mencapai 6,400 ekor? Okey, so maksudnya pada paksi dia pada paksi Y. Maaf, dia bersilang pada paksi X. Okey, memandangkan dia sama seperti sudut 0 sampai 360 darjah. Okey, so maksudnya dia akan bersilang pada paksi X ialah pada T sama dengan 0, T sama dengan 180 dan T sama dengan 360 hari. Dalam kes ini digunakan hari Okey, soalan C. Hitung nilai T apabila terdapat 1889 ekor ikan. Okey, so terdapat 1889 ikan. So kita samakan dengan persamaan ini. So kita mendapat sudut rujukan sepadan dia ialah 70. Okey, 70 darjah menangkan digunakan graf sin. So dia punya alfa ialah sin negatif 1 0.9398 persamaan daripada sini kita selesaikan. So kita dapat sudut dia ialah 70 darjah.
Okey, so disebabkan nilai ini ialah mesti kita dapatkan nilai dia. Okey, so kita lihat di sini, nilai sin di sini ialah nilai dia negatif. So kalau kita lihat pada sukuan, okey, semua suka tengok kartun. Okey, so pada sukuan yang pertama dan kedua sin ialah positif. So bila sin negatif ialah pada sukuan yang ke-3 dan sukuan yang ke-4. Okey, so pada dua sukuan ini sin menjadi negatif. Okey, so kita nak cari bila keadaan sin menjadi negatif. So sudut rujukan sepadan dia tadi ialah 70. Dalam kes ni 70 hari lah. Okey, so maksudnya sebab digunakan sama seperti sudut. So pada sukuan yang ketiga kita nak cari dia. So 180 tambah dengan 70. So kita dapat 250. Okey, untuk sukuan yang keempat 360 tolak dengan 70, so kita dapat 290 darjah. Okey, sekian, terima kasih. Jika ada apa-apa soalan, boleh PM saya sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.